billahi as-sami' alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersua lagi kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pagi edisi pada hari ini 13 Jun 2022 Isnin, 13 Zulqa'dah 1443 Hijri. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah, pada pagi ini syukur kita atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meja Tanyalah Ustaz pada pagi ini sama-sama kita akan bicarakan topik akhlak bahaya takabur. Dan sebagaimana biasa kita bawakan bintang ilmuwan kita ke studio pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria seperti selalu Ustaz. Alhamdulillah. Baju baru tu yang ceria tu. Itulah, nampak baju tu lagi dinyak aura di datang. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penaja. Alhamdulillah. Dan yang bagi Ustaz, semestinya tajuk yang kita dengar pun mendebarkan, dan semestinya para penonton tidak lengkap diskusi ilmu kita pada pagi ini. Dan untuk anda yang ingin mengajukan soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, iaitu akhlak bahaya takabur, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-888-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan komen anda, soalan anda menerusi poster di ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz pada pagi ini bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan kita telah pun mulakan pagi kita sebagaimana biasa dengan kita melantunkan, dengan kita membacakan, menghayati surah Yasin, iaitu jantung Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebaikan kepada kita, keselamatan, afiah, kesejahteraan, mudah-mudahan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, untuk topik kita akhlak bahaya takabur sebagai mukadimah pada pagi ini, fadhal masykur. Baik, Masya Allah ya. Terima kasih Dai Anas, rakan penonton yang saya hormati dan saya kasihi. Saya mohon izin nak mulakan juga dengan lafaz salam pada semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohonlah ya Allah lindungi kami daripada sebarang bisikan, amin, daripada syaitan. Maka lantas diucapkan kalimat a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Amin ya Allah. Dan kita mohon ya Allah turunkan berkat pada kami dan semua rumah-rumah yang mendengar bicara di rancangan Tanyalah Ustaz ini dan Anas ya. Amin, kita doa dan mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan kita pancarkan dari dalam perkara yang positif, dan tidak ada yang lebih positif daripada seorang hamba saat dia mengucapkan kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Masya Allah, saya kira sempurnalah. Allah ingin berikan kepada kita rahmat, keberkatan, keampunan pada saat kita menuturkan salatan wasalaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, dari Anas yang saya hormati dan saya kasihi, penonton yang bersama kan, mungkin sebab bila macam Dai Anas katalah tajuk ni Allah nak cakap pun kita rasa gemetar kan, sebab benda bahaya. Dan mungkin lebih bahaya ialah kita tak nampak bahayanya dia. Satu benda berbahaya jadi lebih berbahaya sebab kita tak nampak bahaya dia, dengan sebab itu kita bermain-main dengan dia. Jadi kita harap Masya Allah, mungkin sebelum kita bersama dengan mungkin soalan-soalan yang baik daripada para penonton kita,
saya kira kerana itulah Dayi Anas ya, kalau kita lihat setiap kali kita duduk memulakan bicara, kita membincangkan ilmu, apa yang kita buat adalah mensucikan hati terlebih dahulu. Sebab cerita takabur ni sebenarnya kalau orang itu, kita ini tidak ada rasa nak menyucikan hati, dia tak ada nilai apa pun. Allah. Ya. Dan bahkan mungkin apa yang kita bincangkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita buat itu makin menebalkan lagi takabur sebab tak adanya penyucian hati. Jadi sebab itulah apabila kita nak bercakap soal penyucian hati, maka perkara yang kita mulakan dalam ilmu adalah tasbih. Ya, tasbih kepada Allah. Kita tidak boleh lari daripada tasbih, menyucikan Allah ya. Kita mulakan dengan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Sebenarnya itu kita lazimkan, tetapi kita tak nampak bahawa sebenarnya mungkin pengkuliah kita, ustaz-ustaz yang mengajar, guru-guru yang mengajar, dia sebenarnya sedang mengajak kita kepada tazkiyah nafas ya. Sebab tasbih yang kita katakan maha suci Allah itu adalah pada saat seluruh hati kita menetapkan, bila kita nak cakap soal ilmu ya, sebab ilmu adalah asas, ilmu adalah benih, ilmulah yang akan menggerakkan semua dunia ini, semuanya berpunca daripada benih ilmu. Baik, kerana itu kita sucikan apa yang kita sucikan, sebab kata ulama tasbih adalah tanzihun min ma la yaliqu li azamatillah, adalah penyucian hati kita terhadap sesuatu yang tak layak bagi Allah ya. Dan di antara yang tak layak bagi Allah adalah kita juga sama-sama bersifat besar macam besarnya Allah Subhanahu wa taala dalam konteks tajuk kita pada hari ini. Jadi Dayi Anas ya, saya kira sebagai permulaan bicara ni, marilah sama-sama kita mendoakan, ya Allah, kami ya Allah ya, kata Imam Suyuti menambah, dia kata para malaikat bersujud kepada Allah saat mereka menyebut subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maka berkata innal ilma ya Allah minka walaka, sesungguhnya ilmu itu ya Allah dari engkau ya Allah, dan kepada engkau semuanya akan kami persembah dan kembalikan ianya. Jadi itulah roh saya kira perbincangan kita, penyucian. Dengan penyucian insya-Allah kita akan nampak erti takabur ataupun kibir yang kita nak bincangkan insya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, satu mukadimah yang mudah-mudahan jelas kepada kita untuk hala tuju topik kita pada pagi ini, iaitu akhlak bahaya takabur. Dan kita dah pun ada soalan yang pertama untuk kita raikan, Fadil Ustaz, di Facebook sahabat kita Nur Dahlia Biru yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pengertian takabur dalam Islam? Apakah kaitan takabur dan ujub? Dan soalan yang kedua yang berikutnya, kita saksikan sekali lagi. Okey, yang kedua, adakah takabur sifat orang yang sombong, suka membangga-banggakan dirinya dan merasakan dirinya lebih sempurna berbanding orang lain sehingga lupa untuk mengucapkan atau melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dua soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ustaz. Okey, terima kasih Nur Dahlia Biru kan. Baik, pertama sekali saya kira memang sesuai lah soalan ni kita mulakan macam sebab kadang-kadang kita tak nampak, tak faham apa itu takabur. Macam kita kata, kita rasa kita okey kan, kita rasa kita okey. Kenapa? Sebab kita solat mungkin, kerana kita ini menuntut ilmu mungkin, maka dengan tu ana insya-Allah ana selamat insya-Allah. Kita rasa kita sihat, tapi dalaman kita belum tentu Allah, dalam tu rupanya kita sakit yang sangat banyak. Kenapa? Sebab kita tak melihat. Sebab itulah Syekh Abu Hasan Syazili kata, lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Kalaulah orang itu tidak benar-benar masak dengan ilmu yang menyuluh tentang takrifan, bagaimana cara ini dalam konteks ilmu tentang jiwa ini, dikata lam yataghalghal ya. Kita tahu taghalghal ni maknanya keadaan kondisi air bila dia dah mula menggelegak betul-betul ya. Ramai kaum ibu yang sedang masak air mungkin ya. Jadi kalau dia masak air itu baru buka ya Dayi Anas, lepas tu dah tutup buat teh dah. Minum biasanya sakit perut. Kenapa lam yataghalghal? Kembung perut. Kembung perut. Jadi begitulah ilmu ni, dia kena dalam ilmu ini dia kata ilmu yang menyuluh tentang mazmumah ini, kalau seandainya dia tidak benar-benar itu menjadi menggelegak, mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam, mati dia dalam keadaan dia bawa dosa besar ke alam kubur.
wa huwa la ya'lam, dia tak tahu pun. Jadi masya-Allah, Nur Dahlia, kalau begitu kita tahu bahawa bila kita sebut takabur, ya, sebab dia dah jadi bahasa Melayu dah, ya. Walaupun kita ada bahasa khas kita, maknanya bila sebut takabur maknanya sombong. Ya, jadi kita nak relate kan antara definisinya, maknanya adalah takabur, sebab takabur ini daripada kalimah besar. Ya, dan Imam Al-Ghazali sebagai contoh, dia membahagikan, ya, bila kita nak faham takabur, sebab dia katakan bahawa takabur ni ada zahiran wa batinan, ya, ada yang zahir, ada yang batin. Kedua-duanya adalah terbit daripada walaupun ada dua benda, tetapi puncanya adalah satu. Ya, satu adalah yang dikatakan takabur. Bahkan kadang-kadang ulama menerangkan supaya nampak beza, maka dalam bahasa Arab disebut takabur, yang kita kata takabur sombong ini digunakan bila sifat itu sifat batin, dikata kibir. Al-kibru. Ya, bila perbuatan dah sampai perbuatan, cara jalan, cara cakap, cara komunikasi dengan orang, cara pandang orang, ya, maka dia itu dianggap sebagai, digunakan istilah takabur. So macam al-kibru wa takabbur, tetapi dalam bahasa Melayu kita translate sombong. Sama sahaja, ya. Jadi daripada apa yang, kalau kita tengok di kalimah takabbara dalam Quran, ada takabbara, ada istakbara, ada takaburan. Baik, semuanya maknanya sama. Maknanya keadaan bermula daripada hati orang yang rasa besar, ya. Kalau kita tengok, saya cuba nak melihat, ya, bagi Nur Dahlia, apabila seseorang melihat pada dirinya lebih besar berbanding orang lain, ya, dia rasa dia lebih mulia berbanding orang lain. Aku lebih pandai berbanding orang lain. Aku lebih baik berbanding orang lain. Ada dalam hati, itu takabur. Lebih segak daripada orang lain. Lebih segak daripada orang lain. Nanti mungkin kita akan perincikan apa benda-benda kelebihan yang tiba-tiba datang dalam hati, bahawa baik kalau ada benda tersebut, maknanya melihat dirinya lebih besar berbanding orang lain. Maknanya lebih berbanding orang lain. Kemudian dia akan mula minta dibesarkan. Respect lah sikit. Makan puji. Ya, orang Sabah apa minta puji baik ni. Kan? Dia kata kan. Jadi kita kata bahawa bila dia mula minta dibesarkan. So daripada mula hati tersebut, dalam hati kita, perasaan kita lebih baik daripada orang. Lebih mulia daripada orang, lebih daripada orang, ya. Dan kemudian daripada akhlak yang zahir, lahirlah cara cakap yang kita katakan tadi. Jadi itulah yang didefinisikan oleh para ulama sepintas lalu. Mungkin nanti perlahan kita boleh dalamkan lagi agaknya, supaya kita nampak bahawa rupanya ada dalam diri aku, rupanya, ya. Jadi kita harap dengan definisi itu kita nampak bahawa sama ada dalam Al-Quran, ya, sebab Al-Quran menyebut kalimah, contohnya al-kibru, istikbar, takabur, secara lafaz saja, belum secara makna yang lain, isti'azam dan segala macam, itu saja telah ada setidaknya 30 lebih ayat secara khusus menyebutkan kalimah betapa buruknya takabur itu. Jadi mungkin kita itu dulu. Mungkin nanti kita akan, sebab ada tadi ujub dan sebagainya, kan, sebagai asas ataupun definisi apakah yang dimaksudkan dengan takabur, dan mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton. Kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Soalan yang kedua, kita ada KC yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam, amin insya-Allah. Apakah takabur yang paling tinggi dan tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, kalau sebut takabur, kita nak layerkan dia, kita nak, orang kata nak kelaskan dia, ya. Ulama membahagikan bahawa takabur itu pada paling tidak pada 3 kelas, ya. 3 lapisan. Yang pertama, mungkin dia menjawab soalan KC, ya, bahawa yang pertama, yang paling tinggi adalah bila takabur itu dengan Allah. Ya, takabur itu ataupun kibir itu ataupun istikbar itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya kira Allah sendiri jelaskan dalam Al-Quran. Contohnya, manusia yang kibir dengan Allah ialah manusia seperti Firaun, ya, contohnya, ya. Dia kata ana rabbukumul a'la, ya, dia boleh kata bahawa dia Tuhan yang maha tinggi. Jadi orang yang langsung tak tahu kedudukan diri, yang kemudian dirasa dia besar, dirasa, contohnya Allah, apalah sangat Quran, apalah sangat apa yang ada dalam Quran, apalah sangat perintah-perintah Allah dalam Quran.
ada perasaan tersebut, maknanya dia tu kibir dengan Allah. Maknanya apa saja dalam Quran dia rasa benda tu tak penting, tak besar, ya. Kemudian kibir yang kedua adalah kibir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membesarkan terhadap Rasulullah. Maknanya membesarkan ini adalah pelakuan orang-orang Quraisy sebagai contoh, dan juga orang-orang Yahudi sebagai contoh, dan juga orang-orang munafik yang berlaku secara khas, secara khusus, ya. Dan yang bawahnya adalah bila mana kibir ataupun istikbar ataupun takabur itu adalah dalam konteks sesama manusia. Jadi walau bagaimanapun Casey tadi yang bertanya tadi, bahawa kita tahu bahawa sebab kibir itu, ya, sama ada kita kata ni kecil nampaknya kibir dengan manusia. Betul. Tetapi Nabi dah menyebutkan bahawa walau ada sebesar zarrah kibir itu, maka orang itu tak akan masuk dalam syurga. Ya, kalau dia masuk syurga sebab dia tak kibir dengan Allah, tetapi masih lagi amal kibir itu ada dalam diri dia, maka dia tetap akan hari akhirat tempat pertama lepas dihisap adalah dihumban, ya, ke dalam neraka jahanam. Wal'ayazubillah. Wal'ayazubillah min zalik. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya tentang akhlak bahaya takabur. Untuk topik kita pada pagi ini, kita nak berjeda seketika. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan meja Tanyalah Ustaz kita pada pagi ini masih lagi membicarakan topik akhlak bahaya takabur. Dan kita masih lagi bersama dengan bintang ilmuwan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Razali. Dan Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita ingin raikan lagi soalan, tapi sebelum tu Ustaz, mungkin sedikit tambahan. Tadi Ustaz dah cerita tentang what is the definition of takabur. Cerita orang putih sikit lah Ustaz. Semangat pagi, ya. Jadi kalau kita sebut tadi tentang definisi apa itu takabur, dan kalau ujub pula Ustaz, macam mana Ustaz? Apakah maksud ujub dan apakah tanda-tandanya? Mungkin sedikit perkongsian pada Ustaz. Baik, sangat baik untuk kita nampak benda tu, ya. Sebab sebenarnya takabur itu yang ada dalam hati, mukaddimah dia adalah ujub. Allah. Maknanya ujub ni adalah perasaan kita rasa kita tu hebat. Kita rasa kita ni, ya, kita duduk seorang-seorang ataupun mungkin kita respon dengan orang pun orang bagi feedback pada kita, ya. Jadi menyebabkan kita seorang-seorang dalam hati, ya, kita rasa bahawa aku ni hebatlah. Ya, aku ni hebatlah. So daripada rasa aku ni hebat, aku ni pandai, aku ni alim, aku ni abid, aku ni ada 7 sebenarnya yang insya-Allah kita cuba detailkan nanti. Kelebihan yang Allah bagi, tetapi dalam hati kita rasa ada rasa ujub pada diri sendiri. So ujub itulah kata ulama, bila lihat apa yang ada dalam Quran, apa sifat-sifat manusia, maka daripada ujub yang kita biarkan itu, yang kita tak settlekan itu, maka dari situlah lahirnya rasa membesarkan diri. So dia bermula dengan rasa hairan pada diri, maka daripada rasa hairan pada diri sendiri itu, maka lahirlah rasa besar diri. Maka maknanya sebab itulah ujub dan takabur dia sama saja. Dan mungkin ada yang lain mungkin akan bertanya nanti, akan lahirlah yang di sana ada riya, ya, sum'ah sebagai contoh. Semua itu adalah refleksi kepada daripada rantaian adanya ujub, lahirnya takabur, menunjukkan supaya benda itu dilihat oleh orang, diketahui oleh orang, maka adanya riya, ya. Kesemua tersebut, ya, dari segi hukumnya adalah minal kabair, adalah tergolong dalam dosa besar. Ya, maknanya kalau kita ada dan kita tak buat apa, maknanya kita itu dianggap sebagai hamba Allah yang melakukan dosa-dosa besar. Walaikumsalam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita ada Jura Azlin Sufian di Facebook yang bertanya, bolehkah seseorang itu menzahirkan sikap meninggi diri kepada orang yang sombong dengan niat untuk menegur, menasihati dan memberikan pengajaran terhadap orang yang sombong tersebut? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dia balas balik Ustaz. Dia sebagai orang kata apa?
nak bagi tarbiyah orang tu lah Ustaz. InsyaAllah boleh Ustaz macam tu. Baik, pertama sekali sebenarnya ya soalan memang sangat bagus, supaya kita tahu bahawa rupanya ada keadaan-keadaan bagaimana kalau adanya kelihatan sombong, maka adakah dia boleh atau tidak pada syarak kita katakan. Sebab itu saya lebih suka kalau benda-benda ya, bagaimana cara para ulama dia menyusun nak menerangkan kepada kita. Pertama sekali, kalau benda itu memang haram dan berat, maka dinampakkan terlebih dulu haram dan berat dia. Kemudian di hujung baru dia akan sebut mana-mana keadaan yang andai berlaku menjadi boleh sebagai contoh. Jadi kalau kita bawa boleh dulu, maknanya yang berat tu tak nampak berat lagi kan. Baik, walau bagaimanapun saya merespon apa yang dikemukakan oleh Jura. Baik, adakah boleh kita itu menunjukkan sombong pada mungkin orang yang sombong ya, dalam keadaan konteks kita menyampai atau dalam konteks komunikasi. Nak tegur dia. Dalam nak menegur ya. Baik, menurut ulama ya, kenapa kita kata menurut ulama? Sebab ulama itu mengkaji begitu banyak hadis dan Quran. Cuma maknanya bila kita gunakan perkataan itu, maksudnya himpunan daripada apa yang disebutkan maka lantas dikongsikan kepada kita. Maksudnya adalah dia kata adapun kibir dalam batin itu pada semua masa adalah haram dan tak boleh digunakan. Yang kibir pada makna yang sebenar, maknanya kita rasa besar diri, kita rasa kita ni lebih baik, itu tak pernah boleh. Tetapi kalaupun dikira ada masa yang kelihatan boleh digunakan nak menunjukkan kita itu bukannya merendah kepada orang yang sombong, maka menunjuk secara lahir itu ada keadaannya. Contohnya perkataan Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i menunjukkan perkataan ini, bahkan menjadi popular satu perkataan yang menyatakan bahawa takabur kepada orang takabur itu satu kebaikan. Ya, tetapi maksudnya adalah bukan takabur yang dalam jantung tadi, bukan dalam hati tadi. Sebab takabur dalam hati pada bila-bila masa memang tak boleh. Sebab takabur hakikat tadi adalah merasai diri kita lebih baik. Jadi dalam keadaan yang Jura punya soalan tadi adalah kalaulah ketika perlu, cuma kita takut dari Anas ya, kita rasa perlu tapi orang tengok tak perlu pun. Ya, kenapa nak perlu sombong, cakap bila elok-elok kan. Kerana biasanya api tak boleh dipadam dengan api. Jadi marah lebih marah kan. Jadi api lebih baik dipadamkan dengan air lah kot ya. Mungkin kita tak bomba ni, kita cakap cara orang kampung ada kaedah dia. Kalau lebih detail tu lebih detail kan. Tapi buat kecil perbahasan biasa, maknanya api sombong itu dipadam dengan tawaduk seseorang manusia dan kebenaran yang sebenar. Itu insya-Allah boleh menyelesaikan masalah jangka panjang. Kadang-kadang kita tak perasan atau mungkin kita tak sedar percakapan kita ataupun kerja buat kita, tindakan kita menzahirkan seolah-olah orang melihat kita seperti itu. Jadi perlu mengambil langkah berjaga-jaga Ustaz. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan Allah Taala lindung kita semua insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita ada soalan berikutnya di Facebook untuk kita raikan. Nori Abdullah bertanya. Baik, soalan yang pertama, apakah bos ataupun majikan atau CEO sesebuah syarikat perlu ada sifat takabur untuk memberi semangat kepada kaki tangan bawahannya? Apabila pulang ke rumah dan bergaul dengan masyarakat setempat, sifat takabur itu dibuang jauh-jauh. Yang kedua, seorang bapa atau suami perlu ada sifat takabur untuk memimpin dan menerajui keluarga. Kalau bersikap lemah atau pasif, mungkin isteri dan anak-anak tidak menghormatinya. Mohon penjelasan daripada yang berbahagia Ustaz. Hebat soalannya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Mungkin CEO ni, Nori ni agaknya. CEO. Jadi baik. Sebab itulah kita kena faham betul-betul definisi tadi ya. Dan faham betul-betul kenapa adanya kibir dan adanya takabur. Kibir dalam hati, takabur adalah satu bentuk pelaksanaan. Baik. Apabila kita nampak keadaan dia, mungkin dengan respon kepada soalan daripada Nuri, kita katakan bahawa bagi seorang pemimpin, ya, tak kira CEO ke, hatta pada imam ke, asal dia memimpin, hatta suami ke, ya, asal dia pemimpin, sebenarnya pakaian yang kena ada pada dia bukannya takabur, takut tersalah faham. Ya, sebab kita mungkin tadi Nuri mungkin ajak kita berbincang, maksudnya seolah-olah kalau pemimpin itu dia tidak ada takabur, orang tak hormat pada dia. Sedangkan definisinya dah jauh berbeza. Ya, sebab takabur ni penyakit. Ya, boleh kita katakan bahawa takabur adalah penyakit batin yang sangat dahsyat, yang tak boleh ada pada kita. Baik, kalau macam tu seorang CEO, seorang pemimpin, apa yang dia kena ada, yang dia kena ada adalah dia punya izzah disebut, ya, ataupun
ataupun dikata al-waqar dalam bahasa Arabnya, ya. Kita kata karisma. Ya, seorang karisma. So karisma ni terbentuk daripada biasanya bukan sifat takabur, tetapi dari sudut contoh pandangan yang kehadapan. Ya, maknanya sampai orang bawah nampak tak nampak apa yang dia nampak, dan kemudian bila diterangkan orang kata oh iya, maka ketika itu dia ada izzah dan waqar. Dan bukan adanya takabur. Ya, kemudian izzah dan waqar, ya, al-fakhar yang kita katakan, kemuliaan, karisma yang ada pada seorang pemimpin, contohnya dia buat apa yang dia cakap. Ya, dia dahulu berbanding orang lain. Dia ada prinsip. Itu bukan takabur. Itu adalah izzah dan karisma. Ini mesti ada, termasuk pada para suami. Ya, suami tidak boleh ada takabur ataupun kibir sebagai kononnya, sebagai nak menguasai keluarga, isteri dan anak-anak, maka dikata oh saya kena ada takabur. Sebab takabur adalah penyakit yang lebih parah daripada mana-mana penyakit yang paling berbahaya yang disebut oleh doktor di hospital. Maka kerana itu kita tak boleh kata bahawa kita ambil takabur dan kemudian kita jadikan itu sebagai keperluan kita sebagai seorang pemimpin. So tidak boleh sama sekali menggunakan takabur, sebab kalau itu digunakan, Nabi lah yang paling menunjukkan, ya, sebab Nabi contoh. Dan Nabi tidak menunjukkan sama sekali sifat takabur. Yang ada pada Nabi adalah sifat tawadhu', kerendahan. Tetapi dengan kerendahan, benarlah siapa yang merendah diangkat oleh Allah. Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara, siapa ambil takabur sebagai itu cara dia nak berinteraksi dengan orang, ahanahullah, bukan orang hina dia, Allah hina dia. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita dan juga memelihara kita daripada kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang ujub dan juga takabur. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan, dan banyak lagi akan kita diskusikan, kita bicarakan untuk topik akhlak bahaya takabur. Kita berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Rosak tiang kerana condong, tiang condong cepat robohnya. Rosak orang kerana sombong, orang sombong cepat jatuhnya. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dalam meja diskusi Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali untuk kita bahaskan, kita bicarakan akhlak bahaya takabur. Dan para penonton dan juga yang bagi Ustaz, untuk kita raikan soalan yang berikutnya, mari kita saksikan soalan di Facebook sahabat kita Rahimah Saud yang bertanya. Baik, seandainya perasaan takabur hadir secara lisan atau perasaan atau perbuatan, kemudiannya lalu ia beristighfar, tetapi keadaan sedemikian datang lagi, apakah kesudahannya Ustaz? Jazakallah khair. Baik, terima kasih Puan Rahimah, ya. Sebab itulah tadi adanya takabur tu, adanya kibir, ada yang takabur. Ada yang dalam, ada yang luar. So apa yang ditanya oleh Puan Rahimah adalah bagaimana cakap takabur, perbuatan takabur, dan tak ada kesudahan. So kita nampaklah di sini bahawa memang kenapa tidak ada kesudahan pada perkataan takabur kita, walaupun kita istighfar. Kenapa tidak ada kesudahan pada karakter takabur kita, walaupun kita lepas tu minta ampun? Sebab rupa-rupanya ada lagi kibir yang kita tak settle dalam hati kita. Maknanya kita tak sentuh pun dalam hati kita. Kita lebih kepada okey, jaga cakap, jangan nampak orang cakap kita takabur. Okey, janganlah kita jalan tu nampak macam sombong. Jangan duduk macam duduk seorang yang sombong, ya. Tetapi kita tak berurusan dengan punca lahirnya takabur itu, yang disebut sebagai al-kibru tersebut. Jadi sebab tu nampaknya nak tak nak, kenapa? Sebab itulah para ulama mengingatkan, dan tajuk kita hari ini pun bukan cerita tentang definisi takabur, tetapi terus kepada bahayanya takabur. Maknanya nak bagi tahu pada kita bahayanya, masakan tak bahaya, sebab takabur ini disebut sebagai sifat syaitaniyah, ya.
itu bukan sifat manusia, bukan sifat kita, tetapi sifat syaitan. Bahkan takabur adalah kederhakaan yang pertama daripada makhluk kepada Allah di langit. Maknanya kalau kita tengok hari ini buka, Masya Allah, banyaknya maksiat, banyaknya kederhakaan, tetapi pertama daripada segala kederhakaan adalah kibir dan takabur. Jadi merespon kepada soalan daripada Puan Rahimah, maknanya kita kena berurusan sebenarnya dengan takabur yang ada dalam hati ni. Maknanya bagaimana kita nak deal dengan urusan dalam hati kita yang kita rasa kita ni pandai, kita rasa kita ni baik, sama ada bermula daripada rasa hairan pada diri sendiri, nak membuang rasa hairan pada diri sendiri tu. Bagaimana cara dan mungkin setengah orang berkata bahawa mungkin ujub ni perlu sebab kita punya self confidence, self esteem, kita katakan dia tak ada kena mengena sebenarnya. Sekali lagi, dia adalah bahaya, dia adalah penyakit. Soal yang tadi adalah perkara lain yang kelihatan macam sama, dan kalau nampak macam sama dan kita rasa perlu, itu bukan dari kita sebenarnya, bisikan syaitan. Sebab syaitan nak share sifat itu supaya kita bersama dengan dia. Dia menghiaskan supaya nampak indah, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya di Facebook juga, Ustaz. Kita masih menantikan, mungkin ada sahabat pemanggil kita, tapi mungkin selepas ni insya-Allah, kerana merindukan suara pemanggil setia kita, Ustaz. Insya-Allah lepas ni ada tu. Baik, Intan Zurina Abdul Razak bertanya di Facebook. Ustaz, contoh situasi, dia bagi situasi, Ustaz. Puan X sangat cantik dan sering dipuji oleh rakan-rakannya. Apakah tindakan sebagai seorang Muslim yang Puan ataupun si Fulanah tadi itu harus lakukan ketika dipuji, dan untuk mengelakkan bibit-bibit sifat takabur dan syok sendiri dalam dirinya? Terima kasih atas pencerahan. Awak ni cantik lah, awak ni hebat lah. Jadi nak counter balik rasa tu datang. Betul-betul juga tu kata kan. Baik. Terima kasih Intan ya. Kalau kita tengok, kita tahu bahawa takabur ni sebenarnya dia datang dalam perasaan sebab kita ada sesuatu kelebihan. Adanya kelebihan. Betul. Sebab tu sebagian ulama dia menyenaraikan kelebihan-kelebihan itu, maknanya contohnya dengan sebab ilmu, dengan sebab amal. Dan Intan tanya tadi adalah tentang rupa. Dia adalah satu kelebihan tentang rupa paras yang ada pada seseorang, keberanian. Itu satu bab yang menyebabkan seorang itu ada rasa kelebihan tersebut. Baik, kalau kita kata bagaimana untuk Puan X, ya, tentulah bukan nama sebenar. Dia nak menghilangkan bibit-bibit. So, bibit ni maknanya benih-benih takabur. Lintasan hati. Lintasan hati. Maknanya yang halus. Kita bukan cerita dia dah mula jadi dah. Belum jadi lagi. Dia baru bentuk benih dalam hati. Bagaimana nak buang? Baru bisik je. Dalam bisikan yang tak dengar. Orang tak dengar, tapi kita duduk dengar dengan jelas. Kan? Sebab kita duduk layan lagi jelas lah. Monolog dalaman. Monolog dalaman. Baik, jadi sebab itu banyak yang diajar. Antaranya adalah diajarkan spontan untuk kita membaca doa. Antara doa yang saya kira ramai orang menghafal, kalau orang puji kita, jangan kita cepat-cepat alhamdulillah. Doa alhamdulillah ya. Oh segak lah dai Anas. Alhamdulillah Mungkin alhamdulillah itu seperti bagus. Betul. Tetapi untuk mendidik sifat takabur, ujub, bukan itu ubatnya. Maka sebab tu kita tak, sebab alhamdulillah ni kalau kita nak supaya kita nampak kenapa alhamdulillah kita dipuji, kita tak disuruh sebut alhamdulillah. Kerana alhamdulillah adalah apabila kita bersyukur, memuji kerana kita mendapat faedah daripada nikmat itu. Dan pujian bukan faedah. Pujian bukan faedah. Dia adalah ujian. Bahkan bahawa sampai satu masa manusia ni kalau dia tak nampak bahawa itu adalah ujian, dan dia rasa itu faedah, dia tak boleh bergerak kalau tak ada pujian. Betul. Kalau orang tak puji, dia tak boleh nak buat. Self motivation dia kurang. Tak ada motivation. Betul. Jadi dia dah jadi penyakit sebenarnya. Betul. Jadi kalau begitu bukan kalimah alhamdulillah untuk orang yang dipuji. Maka yang dikena sebut adalah pulangkan terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang masyhur kalau kita tengok sebagai contoh dalam kitab Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad sebagai contoh, bagaimana orang-orang baik zaman dahulu tatkala mereka didoakan para sahabat dipuji, maka spontan mereka baca Allahumma la tu'akhizni bima
bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya, maknanya di situ sebenarnya ada tarbiyah untuk kibir. Dalaman, ya Allah, janganlah engkau ambil kira apa yang dia kata, ya Allah, sebab dia puji aku. Betul. Sedangkan hakikat kalau muka ni dia berapa lapis tu dikoyak sikit, kan? Jadi macam mana muka dia? The real face. Masya Allah, ya. Jadi sebenarnya manusia dia tak tahu, mereka hanya nampak seimbas dan membuat keputusan. Maka kita kata, ya Allah, janganlah kau ambil kira, ya Allah, apa yang mereka kata, ya Allah, dan ampunkanlah dosa apa yang mereka tak tahu, ya Allah. Ya, mereka puji kebaikan sebab cantik Puan X tadi ialah cantik lahiriah. Cantik ada cantik batiniah. Ya, cantik akhlak. Dan kita kata bahawa Masya Allah, kalau kelihatan cantik pada rupa, tapi cantik juga adalah pada kelakuan. Dan banyak kelakuan tak cantik yang ada pada Puan X tadi sebagai contoh. Jadi Puan X minta ampun pada Allah, ampunkan dosa apa yang mereka tak tahu. Dan ada sedikit harapan, waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Tetap ada, itu positif. Bukan maknanya Allah tak payahlah, ya, kita diskredit, tak pernah rasa macam nak ambil, tetapi berdoa agar apa sangkaan baik dia itu diberi lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tersebut senjata untuk kita kawal hati kita, jangan kita jadi orang yang ketagih pujian. Ya. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Hidup berasaskan ataupun berlandaskan pujian semata-mata pasti tidak akan ke mana-mana, Ustaz. Dan berikutnya yang bagi Ustaz juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan untuk topik kita, bahaya takabur. Soalan menerusi sahabat Facebook kita, Aisyah Ica bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam bergurau terkadang terselit kata-kata yang suka merendahkan sesama sahabat, serta suka pula bercakap besar. Adakah perlakuan ini boleh dianggap sebagai takabur? Mohon pencerahan daripada yang berbagi Ustaz. Sekadar untuk niat bergurau je, Ustaz, tapi itulah perlu berhati-hati, Ustaz. Mungkin sedikit pencerahan. Ya, terima kasih Aisyah, ya. Kalau kita lihat dari Anas, kan, sebab takabur ni bila dia ada dalam hati, maka kita akan, otak kreatif kita akan nak keluarkan apa cara sekalipun. Dia tak boleh pendam. Ya, dia macam benda yang begitu aktif di dalam. Ya, dia macam venom ke apa kat dalam tu, kan? Nak dia akan keluar juga, keluar taring, ya, keluar simpan macam mana pun dia keluar, dia akan keluar juga. Cuma setengah ulama menyatakan bila membincangkan soal ini, dia keluar tu kadang-kadang apa nak istilah yang orang muda, bukan spontaneous. Dia macam bajet macam nampak macam tawaduk. Okey. Tetapi sebenarnya dia nak bagi tahu, sebab kalau dia nampak gelojoh sangat takabur, orang nampak. Nampak buat warak. Contohnya acah, dia istilah acah. Jadi saya pinjam bahasa istilah TikTok, tak? Jadi acah-acah kononnya warak, acah-acah kita ni zuhud, acah-acah kita tak tunjuk kita pandai, tetapi kreativiti kita mengeluarkan. Jadi itulah dia bahayanya kibir, sebab dia nak akan keluar juga. Dan apatah lagi, ya, kalau soalan daripada siapa tadi, Aisyah tadi, kalau bila dia dah ada kat dalam, maka walaupun dalam bentuk gurauan, gurauan yang sakit pada orang, dan gurauan yang tak kelakar pada orang. Ya, kita je rasa kelakar, tapi kalau kita tu dalam keadaan sombong dan kita nampaklah mengetuk gurauan, itu sesuatu benda yang memang dilarang. Ya, dilarang, sebab tujuan gurauan dalam Islam adalah untuk merapatkan. Tetapi kalaulah tujuan gurauan itu merendahkan orang, sebab kibir dia mesti ada elemen dia nak tunjuk dia tu hebat dan orang tu rendah. Cuma mediumnya adalah bergurau, dia tak nampak sangat, kan. Kalau mungkin dalam bahasa yang lebih jelasnya adalah aku hebat, engkau siapa? Kan? Aku pandai, engkau siapa? Itu dalam bahasa yang mungkin tak apa tadi? Tak acah-acah. Tak acah-acah, ya. Yang acah-acah, okey, ialah kita ni mengaji, contohnya. Betul, ada orang backup pula, itu orang tak kenal dia, agak kenal dia baik sebenarnya, tapi kata-kata dia je menyakitkan macam tu. Macam mana tu? Jadi semua itu tak boleh, ya. Sebab benda kita ni dalam hidup ada batas syariat, dan batas syariat lebih
teliti daripada hanya daripada orang kata apa, tanggapan-tanggapan sosial. Mungkin sosial kata tak bagus dia cakap macam tu. Syariat lebih lagi, sebab syariat jaga sosial. Sosial itu hanya yang terbit daripada spontan manusia fikirkan, tapi syariat sesuatu yang kukuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Kata-kata itu juga satu doa Ustaz. Kita bimbang bila kita mengeluarkan, kita menzahirkan, walaupun sekadar untuk berhibur ataupun bergurau, dibimbangi ianya mampu menyakiti hati orang lain. Itulah hebatnya Islam bila menutup kepada jalan fitnah. Dan berikutnya bagi Ustaz dan juga sidang penonton, ingin kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Arus Omar bertanya, kalau kita kenal kepada seseorang yang selalu mempunyai masalah kewangan dan kita tahu bagaimana cara kehidupannya, lantas terdetik dalam hati kita untuk tidak ingin membantu atau menolongnya, adakah kita sudah menjadi seorang yang takabur kerana rezeki kita sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala? Ustaz, ini soalan. Baik, terima kasih Arus ya. Arus, mungkin itu mungkin itu yang betul. Kalau kita tengok, sebab itulah sekali lagi, adakah itu definisi takabur tadi? Sebab takabur rasa kita lebih baik dari orang lain, daripada orang miskin sebagai contoh. Ada rasa lebih baik. Kita tak ada rasa tu, cuma saya tak mampu bantu dia. Sebab apatah lagi dalam kes tadi, kita tahu dia tu memang bermasalah kewangan, asal je mesej kita memang lepas barisan ketiga dah memang minta lah lepas khabar apa ya, duduk kat mana, cuti open house kat mana. Yang ketiga adalah bro kan, bolehlah sikit ya. Sedangkan baru minggu sudah sebenarnya ya, benda yang sama, modus operandi yang sama contohnya. Jadi kalau memang bagi seseorang itu dia tak ada pun dalam hatinya rasa besar, rasa rendah orang, maka dia tidak takabur, dan itu adalah cara kita. Dan kita dan perkara itu tidak menjadi satu bukti bahawa kita itu tidak bersyukur bahawa nikmat itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi jelaskan benar-benar takabur itu. Ketika para sahabat pun mereka pun nak tanya Nabi bagaimana definisi sebenar, sampai mereka kata kami buat elok macam ni, cantik macam ni. Maka kata Nabi, mungkin dalam kesimpulan yang boleh kita letakkan juga bahawa Nabi menyebutkan bahawa yang dianggap dan disebut takabur itu adalah apabila kamu batarul haqq wa ghamtun nas. Ini adalah hadis Muslim. Apabila seorang itu kebenaran, maka bila kebenaran dia ketepikan kebenaran dan kemudian dia itu merendahkan manusia. So kalaulah tidak ada definisi itu, maka berlaku apa keadaan kita tak kena dengan takabur, insya-Allah Rahman. Allahu akbar. Nabi SAW pernah bersabda, mafhumnya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia atau orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada sifat sombong dan juga yang seumpamanya. Para penonton, kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Galah bukan sebarang galah, galah pendek buat penyambung. Salah bukan sebarang salah, salah adik bersifat sombong. Itulah khazanah pantun Melayu Riau kita, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita tidak bersifat dengan sifat sombong. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Kita masih lagi bersama yang bahagia Ustaz Zul Ramli Rozali untuk kita sama-sama bicarakan dalam meja ilmiah Tanyalah Ustaz pada pagi ini untuk topik akhlak bahaya takabur. Para penonton, ingin kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Kita ada Rosdin Samah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan mengingati serta menginsafi asal usul kejadian kita dapat mengelakkan diri kita daripada sifat takabur? Mohon pencerahan.
Dan soalan yang berikutnya, Izara Zulaikha bertanya, apakah dengan lebih banyak mengingati kematian ia dapat menghakis sifat takabur dalam diri seseorang? Ini kerana kematian boleh berlaku bila-bila masa, tidak mengenal usia seseorang. Mohon pandangan Ustaz. Sedangkan kelapa muda lagi kan gugur, apatah lagi kelapa yang tua, Ustaz. InsyaAllah. Dua soalan daripada sahabat Facebook kita. Baik, Allah Rabbi ya. Pertamanya daripada Roslin tadi menceritakan tentang asal usul ya. Betul. Bahawa manusia ni, orang tua kata, kalau Dayang Anas tadi berpantun sedap sangat lah, ya. Jadi orang tua dewan bahasa, Ustaz. Ya. Maknanya perkataan yang sangat baik ya. Sebab orang tua kata kalau kita sesat, maka kita kena kembali ke pangkal jalan. Betul. Kan? Maknanya kalau kita sesat dua jalan lagi, dia akan lebih sesat. Betul. So jalannya adalah kembali kepada pangkal jalan. So kalau kita nak berbincang tentang takabur hari ini dalam diri kita, kita rasa ada perasaan lebih baik berbanding orang ya. Dan kita mula bercakap ya, sebab tu Allah rakamkan perkataan orang-orang takabur ini, maka Allah gambarkan contoh yang sangat jelas ya, yang berlaku kepada iblis bila berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ketika iblis menyebutkan pada ketika itu ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai ya, Allah bertanya apa yang menghalang daripada iblis sujud apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itu masya-Allah ya, apa jawapan iblis ya? Kita tengok, kalau kita nak, saya nak gunakan orang kata ni jari ya, tangan ni kan, maka Allah tanya soalan, apa yang melarang engkau daripada engkau sujud pada apa yang aku ciptakan? Maka iblis, Allah bertanya, astakbarta am kunta minal alin? Adakah engkau takabur ataupun kau rasa engkau berada pada kelompok yang tinggi? Ya, soalan objektif. Baik, apa jawapan daripada iblis ketika itu, yang kemudian kita tahu bahawa iblis itu bukan kunta minal alin, tetapi daripada golongan orang takabur. Dan nampak apa perkataan yang Allah rakamkan supaya kita belajar pada pagi hari ini. Maka Allah menyebutkan, iblis menyatakan, ana khairun minhu. Maaf saya tunjuk Dayang Anas ya. Kalau tunjuknya ni baik kan, contoh ni yang tak baik ni dalam masyarakat Melayu kita point dia macam ni kan. So perkataan nampak tak pergerakan tangan yang secara horizon ya, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Maka sebab tu ulama ya, yang mendidik kita ni, setelah melihat dalam hadis, setelah melihat dalam ayat Quran, maknanya apabila kita lazimkan perkataan aku lebih baik, aku lebih baik, aku lebih baik, dan kerana itulah masya-Allah ya, kita balik kepada pangkal diri, sebab kita tahu kita siapa. Orang nampak kita baik, tetapi kita tahu kita siapa, baik atau tidak. Maka sebab itu mungkin pesanan untuk rakan-rakan, pastinya untuk saya, maka Imam Al-Ghazali memberikan pedoman sebagai contoh ya, bagaimana belajar melihat ya, belajar melihat untuk membuang takabur ya. Maka dia kata, seandainya kamu lihat pada orang yang lebih muda pada kamu, dalam hati cakap, Dayang Anas lebih baik pada aku, sebab dia muda, baru hidup, dia baru hidup lagi, dosa tak banyak lagi kan. Dan kemudian bila kita tengok pada orang lebih tua daripada kita, hati kita lihat, mata kita lihat, dan mulut kita cakap, hati kita berdetik bahawa dia lebih baik daripada aku, sebab amalnya lebih baik daripada aku dan lama hidup. Kita tengok kepada ahlu maksiat daripada orang jahil, kita kata masya-Allah ya, kalau dia buat derhaka pada Allah, dibuat kerana dia tak tahu. Aku buat derhaka dalam keadaan aku tahu. Kita nampak pula pada orang alim, kita cakap lagi pada diri kita, tentu dia lebih baik berbanding aku dengan ilmunya, apa yang disampaikan menyebabkan ramai orang melakukan kebaikan berbanding aku ya. Kalau kita tengok, dia mengajar kita, hati kita tak menyebut apa yang disebut oleh iblis ya. Sebaliknya, orang sombong, itulah perkataan dia. Hari-hari dia nak post bahawa dia lebih baik, dia lebih baik. Dan cara nak tahu lebih baik, orang tu lebih teruk, orang lebih teruk. Kan itulah yang disebut sebagai ghamtun nas sebentar tadi kan. Jadi saya kira kembali kepada asal kejadian, dan Izara tadi sebutkan tentang kematian memang benar, sebab yang mampu mendidik hati kita ini ya. Sebab burung terbang, saya tak boleh nak baca pantun macam Dayang Anas ya, dalam syair ada kata, burung terbang setinggi mana akhirnya dia akan hinggap juga di dahan mana yang ada di bumi ini. Maknanya hebatlah engkau dengan mungkin pandai engkau, tapi mungkin orang yang kau rasa bodoh itulah yang uruskan jenazah engkau. Ya, kayanya engkau dengan kekayaan, tetapi yang driver ban jenazah itulah yang tolong kau bawa ke alam kubur kan. Jadi kalau melihat dan mengingat kepada kematian, saya kira betul lah kata Nabi, orang itu bijak
dan kafa bil mauti wa'izan. Seolah-olah cukuplah kalau kita nak jadi baik ni, nak buang sifat takabur ini, maka kamu ingat kematian kamu, maka kamu takkan ke mana-mana. Ya, jadi kedua-dua daripada soalan tadi saya harap kita dapat sentuh. Lumrah alam Ustaz, pipit tetap tak boleh jadi enggang Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Walau terbangnya seperti enggang tapi tetap tak boleh jadi seperti enggang. Dan yang bagus Ustaz juga sedang menuntun untuk kita raikan lagi soalan. Kita akan raikan yang berikutnya. Kita ada di Facebook soalan Ismail Maisa bertanya. Biasa dia buat panggilan tapi ini mungkin ada urusan. Baik, apakah bentuk ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak kepada orang-orang yang suka bersifat dengan takabur? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ancaman Ustaz. Baik, masya-Allah ya. Saya kira tidak ada ancaman yang lebih dahsyat daripada saat Nabi kata la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak akan masuk dalam syurga sesiapa yang dalam hatinya walaupun ada sebesar debu zarrah sebesar zarrah perasaan kibir dalam hati dia. Dan Nabi dah sebut dah. Maknanya kalau kita ni berani-berani, makna di atas muka bumi ini, bahawa kita rasa it's okay untuk takabur. It's okay. Alah, ini up to me lah. Saya nak takabur ke tak takabur. Bising apa? It's my problem. This is not your problem. Kan? Jadi, kita kena lihat dan ingat bahawa itulah yang pasti, dan banyak sekali sebenarnya, banyak sekali yang Allah sebutkan Allah tak suka orang yang takabur. Cuba bayang kalau Dai Anas duduk dengan saya, Dai Anas kata saya tak suka lah Zuramli contohnya, kan. Pun saya rasa dah tak selesa, kan. Ataupun mungkin kamera-kamera kita yang ada di sini, kan, tak sukalah. Kita pun rasa tak best. Betul. Tapi sekarang pencipta kita tak suka kita. Dan orang yang Allah tak suka adalah orang takabur. Mana setiap kali kita memperagakan takabur kita itu, kita sedang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan betapa keadaan orang yang kononnya besar di dunia, maka Allah kecilkan dia sampai seluruh tapak kaki memijak dia di hari akhirat nanti. Ya, hari ini kalau kita nak kepala kita kena pijak di hari akhirat oleh semua manusia, berjinak-jinaklah dengan takabur, berjinak-jinaklah dengan biasa-biasa kita rasa kita baik, kita pandai, kita bijak, kita abid, kita apa benda, maka hari akhirat nanti tempat kita adalah sebawah-bawah dan serendah-rendah sebelum dimasukkan dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa-dosa kita. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan yang bagi Ustaz juga sidang penonton, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita untuk bahaya takabur. Topik kita pada pagi ini, kita ada Andi Sipitang ni dari Sabah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah takabur boleh dihindari melalui berdiam diri atau kurang berbicara dan kurang berkumpul bersama orang yang selalu bercakap tentang dunia semata-mata? Dia kata ni tip ni boleh pakai ke Ustaz dengan mendiamkan diri dan sebagainya, Ustaz? Baik Andi, ya. Semoga Andi dah sarapan pagi, ya. Orang Sabah dia awal sikit, kan. Ya. Kita mungkin belum lagi fikir, tapi Andi agaknya tengah-tengah makan sekarang ni, Andi. Baik, agak menyedihkan. Kenapa? Sebab takabur ini boleh berlaku seorang-seorang diri. Ya. Dan lebih malang lagi, takabur boleh berlaku. Tadi kita kata orang alim takabur. Boleh berlaku orang jahil takabur. Ya. Kalau orang alim dia sebab dia ada kelebihan ilmu, dia mengaji tinggi, dan dia takabur, dan kita tahu itu dibenci oleh Allah. Tetapi boleh berlaku orang tak ada ilmu. Ya, kalau bagi kitab suruh baca, dia tak boleh baca. Tetapi masya-Allah, ya, dengan sembang masya-Allah, semua orang tak betul. Ya. Masya-Allah. Ya, kita cerita tentang orang mungkin beramal, dia bertakabur, ya, lagi umrah setiap minggu contohnya, balik umrah lagi contohnya. Dia mungkin sombong dengan takabur dengan amal dia. Tetapi ada orang yang langsung tak amal, boleh juga takabur. Ini lebih parah. Sebab itu kita katakan bahawa sebab itu takabur adalah mazmumah. Ya, ia dalam keadaan tertentu kita tak bergaul dengan orang, tak cerita tentang dunia, maka mungkin menyelamatkan kita daripada dalam circle orang takabur terhadap section itu. Tetapi kita kena ingat bahawa takabur itu banyak daerah dia. Ya, ada orang sebagai contoh, ya, takabur dengan sebab dia punya keturunan.
Kalau kita tengok ada 7 yang ulama kumpulkan daripada hadis dan Quran, dan mereka kumpulkan, simplifykan bahawa ada 7 dia kata. Sebagai contoh, mungkin dengan soalan daripada Andi kan, saya sebutkan sebagai contoh. Kenapa? Sebab yang paling besar pada mana-mana tulisan daripada apa kita baca tentang takabur adalah paling besar adalah soal daripada ilmu. Sebab kita tengok dalam tafsir, ya, ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal menjadikan seorang itu takabur. Ini refer kepada sangat jelas dalam Al-Quran, kerana Al-Quran kenapa iblis itu jadi aba wastakbar. Aba dalam bahasa bakunya mungkin toksir, ya, tiba-tiba toksir, ya, istingkaf, maknanya dia enggan macam tu je. Kenapa? Sebab dia adalah takabur. Dan ilmu dan amal adalah ranking pertama, dan kemudian sesudah itu daripada dia punya kekayaan, keturunan, pangkat, gelaran, kelebihan dan ramai pengikut. Jadi mungkin lepas ini kita detailkan lagi sebab-sebab tersebut. Yang walau duduk seorang, kata Andi, boleh berlaku takabur. Walaupun tak duduk dengan orang. Masya-Allah, tabarakallah. Tu Ustaz, bahaya takabur untuk topik akhlak kita pada pagi ini. Kita akan tamat siaran kita di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Banyak lagi akan kita bahaskan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali. Kita membicarakan akhlak bahaya takabur. Para penonton, bagi yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan program kita, diskusi ilmu kita Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Dan Fadil Ustaz, tadi kita berbicara di TV3 sebelum kita tamat tentang punca ataupun penyebab faktor seseorang itu menjadi sombong. Ada 7 Ustaz sebut tadi, mungkin sebagai sambungan untuk topik kita pada pagi ini Ustaz. Ya Allah Rabbi, ya, sebab kita mintalah ya Allah dalam perbincangan kita ini, Allah bukakan hati kita nampak bahawa aku ya Allah, ya, janganlah aku ini ya Allah menjadi orang yang takabur, yang kita katakan tadi merasai bahawa ada kelebihan. Dan kita tahu bahawa dan Anas, kan, tadi kita solat subuh contohnya, ya, bila kita solat kita tengok ada najis. Kita tahu bahawa dengan najis, maaf saya, dengan najis tahi cicak contohnya, ada pada baju kita tahu bahawa itu menjadikan terhalang antara kita dan nak menyembah dan mendekatkan diri pada Allah dengan satu najis tahi cicak. Tapi kita lupa bahawa sebenarnya dalam hati kita, kata Nabi, walaupun sebesar zarrah, benda yang ada dilakukan oleh iblis, laknatullah. Kenapa dia, bila kita sebut iblis laknatullah, adakah kerana iblis tu tak solat? Adakah kerana iblis tu tak amal? Ataupun adakah kerana dia jahil? Tak. Tetapi kenapa? Sebab ada sifat takabur yang ada dalam hati dia. Kalau tahi cicak dah menghalang seorang dari dekat dengan Allah, tetapi dengan sebab adanya yang disebut sebagai takabur dalam hati, bukan sekadar menghalang dekat dengan Allah, bahkan menjadi iblis mendapat laknat dari Allah. Maknanya Masya Allah, laknat itu akan terus dibawa, dan orang yang mengikut iblis maka akan membawa benda yang sama, kemurkaan, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sebutkan, ya, supaya kita nampak bahawa apa punca yang kita kena berhati-hati, ya. Yang pertama, kita katakan dalam senarai yang menyebabkan orang boleh menjadi seorang takabur, yang kalau kita refer kepada dalam Al-Quran, dalam tafsir Ibn Kathir, Tabari, apapun yang kita lihat dalam Qurtubi, kita dapati bahawa mereka menyatakan bahawa iblis itu mendapat laknat dari Allah kerana sifat takabur yang ada dalam hati dia. Jadi sebab tu orang, punca takabur paling besar adalah li'annahu huwa iblis a'lam wa ajhad.
sebab dia rasa dia paling alim dan dia rasa dia paling bersungguh. Jadi bukan orang malas ni, bukan orang tak ada motivasi, dia paling bermotivasi, tetapi dengan sebab dia paling berkuat ibadat, maka akhirnya dia merasai bahawa dia itu sombong dalam hati dia. Dan kemudian tadi, sombong boleh datang dengan kekayaan. Ya, dengan kekayaan yang kita ada, dalam akaun bank yang kita ada, berapa baik kekayaan itu, dan kita akan pamerkan kekayaan supaya orang lebih nampak pengukuhan kehebatan rasa diri itu kan. Kemudian termasuk di sana adalah keturunan. Ya, keturunan. Koman-koman sangat kadang-kadang tu tak ada nak bangga sangat. Oh, kita punya tok dulu pendekar kat kampung kita. Itulah duk cerita kat orang ya. Kenapa? Sebab supaya orang pandang tinggi pada kita ya. Kemudian pangkat, biasanya pangkat ya, pangkat yang ada dan gelar yang ada. Sekecil-kecil gelar, kadang-kadang ustaz, kadang-kadang haji. Orang tak panggil haji, rasa tersinggung sangat. Ya Allah, tak boleh tidur malam. Tak jadi beli nasi lemak. Tak jadi. Allah Akbar. Kadang-kadang masya-Allah ya, orang tak panggil kita ustaz, rasa Allahu Akbar, tak tahu ke kan. Panggil bro aja bro. Jadi itu ialah gelar-gelaran yang menyebabkan bahawa mazmumah takabur tu ada. Kalau tidak, tak ada masalah sama sekali sebenarnya. Kemudian yang tadi, yang contohnya cantik, berani, bijak dan segala macam. Dan yang ketujuh adalah ramai pengikut. Ya, ramai pengikut. Jadi ramai pengikut ni boleh menjadi penyebab. Sebab tu orang mungkin berlumba-lumba nak menambah dia punya apa tu? Followers. Dan tunjuk pada orang pula, you berapa followers, I berapa followers kan. Itu boleh menjadi benda yang menyebabkan kibir ada dalam hati. Takabur wujud dalam diri kita. Jadi berhati-hatilah pada saat Allah beri kelebihan itu pada kita, serahkan balik. Innal ilma mink walak. Ilmu ini ya Allah dari engkau ya Allah, untuk engkau, bukan untuk aku. Kalau followers Ustaz, satu followers dapat kita dapat sumbangan RM1. Kalau sehari saya dapat 26,000 Ustaz. Bukan nak sombong. Itu perkataan biasanya dia timbul bila kata saya bukan nak kata apalah. Tu dia punya bibit dia Ustaz. Insya-Allah tabaraka. Jadi kita mengharapkan followers kita yang ramai itu, yang banyak, sama ada di Facebook ataupun di Instagram dan sebagainya, mampu mendoakan kita Ustaz saat kita diuji dengan kesulitan, dan saat kita telah tiada, mereka terus kekal mendoakan kita insya-Allah. Mudah-mudahan itu yang kita inginkan Ustaz. Baik, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita ingin raikan soalan sahabat kita di Facebook. Al-Ali bertanya, adakah sifat membangga diri dan takabur serta cabar-mencabar boleh ditunjukkan ataupun dipamerkan demi menakut-nakutkan musuh ketika berperang untuk mempertahankan kesucian Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Dibuka buah dia Ustaz. Nak beritahu kami bukan lekeh dah, walaupun sikit. Kan kita tak ramai tapi kita ada. Hashtag Ustaz. Mungkin Ali ya. Kalau kita tengok dalam sejarah memang ada ya. Sebab ini dalam keadaan situasi genting ya, dalam peperangan, bahkan dalam peperangan tipu daya menjadi satu yang boleh ya, tapi dalam kehidupan dia tak boleh. Jadi kena faham supaya jangan nanti kita ambil perkara tersebut secara general. Kenapa saya nak tunjuk sombong? Kerana alasan baik tadi. Sebab syaitan tak suruh kita buat satu benda dengan secara, maaf kata, secara bodoh ya, direct. Tetapi dia akan beri reason. Jadi supaya kita faham betul-betul, supaya jangan syaitan mudah berikan kita terbuat benda yang patut tak boleh jadi boleh dengan alasan. Okey, pernah berlaku dalam sejarah, memang ada sahabat yang Abu Dujanah sebagai contoh, seorang sahabat yang bagaimana dengan serban berwarna merah, dengan pakaiannya, baju besinya, dan bila Nabi memberikan pada dia sebagai panji dan pedang, dia berjalan seorang yang bongkak. Sebab orang berjalan bongkak ni nampak dia punya jalan dia berkepak saya. Itu ke istilahnya berkepak. Berkepak dia berjalan ya kan. Jadi tentu perkara, dan Nabi menyebutkan kalau di luar daripada medan maka itu tidak boleh, tetapi dalam medan ini boleh ya, sebab kita nak menunjukkan kekuatan kita. Jadi yang boleh daripada Nabi tadi bukan kibir yang sebenar, tetapi seperti kelihatan takabur. Sebab kibir yang sebenar Abu Dujanah tadi bukan dia berjalan kerana dia rasa lebih baik ya, dan orang lain tak baik, tetapi adalah sebagai nak menunjuk bahawa sepatutnya biasa orang yang dicakap dalam merendah sebagai contoh, tetapi dalam peperangan dicakap dalam bahasa-bahasa yang jelas dan keras. Kenapa? Sebab nak menunjukkan bahawa kepada musuh yang kita tu tidak lemah. Jadi batas tu sangat halus nak kena jaga dan kena ingat dalam medan perang. Dalam konteks pada hari ini saya tak nampak sangat. Kenapa? Sebab takut nanti kita dalam dakwah kononnya sebab kita nak kena tunjuk kehebatan Islam, tapi orang nampak buruk. No, sebab benda itu kita rasa macam hebat.
tetapi sebenarnya buruk ya. Nampak tak relax Ustaz. Bahasa orang bahasa TikTok. Bahasa TikTok nampak tak relax ya. Okey. Jadi itulah yang patutnya kita hindari. Sebab tu buanglah dan sebab tu yang terpenting sebenarnya ulama kita sebut sifat-sifat buruk yang kena kita bawa adalah sifat tawaduk. Yang kita kena ada adalah sifat tawaduk. Kita cakap tentang bahaya sombong bukan supaya kita tahu hanya sombong itu bahaya, tetapi nak hadirkan dan jemput masuk ke dalam diri kita sifat tawaduk. Itu yang terpenting sebenarnya. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita kongsikan dan kita bacakan soalan sahabat kita untuk bahaya takabur. Topik akhlak kita pada hari ini. Kita nak berehat atau berjeda seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Kita panjang lebar berbicara akhlak bahaya takabur. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kekuatan, semangat untuk kita menghindarkan diri kita daripada perkara-perkara yang disebutkan. Panjang lebar kita bicarakan tentang bahaya takabur, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Rozali. Dan bagi Ustaz, kita ada soalan daripada Mar WKN di Facebook untuk kita raikan. Saya ingin bertanya, apakah peranan atau tindakan ibu bapa terhadap anak-anak masa kini agar tidak terjebak dengan sifat takabur sesama sendiri? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Melentur bulu biarlah dari rebungnya Ustaz. Baik, terima kasih Dai dan juga Ma bertanyakan soalan sebentar tadi, dan mungkin sesuailah kita bincangkan dalam nafas-nafas kita di penghujung bicara kita dalam rancangan Tanyalah Ustaz dalam bahayanya takabur ni kan. Semoga di luar nanti kita akan dapat bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. Dan kita tahu bahawa tidak ada yang terbaik bila kita nak bercakap soal nak membuang sifat mazmumah, memasukkan sifat mahmudah, tidak ada melainkan tarbiyah ya. Kita tidak ada jalan melainkan tarbiyah. Dan mendidik hati ya, inilah yang telah dilalui oleh para ulama ul-amilin zaman lampau. Sebab tu bila mereka menuliskan dalam kitab mereka, mereka bukan menulis secara teori apabila soal-soal hati yang sebegini ya. Ulama-ulama tasawuf sebagai contoh, mereka telah melalui mujahadah dan riyadah. Lantas apa yang mereka lalui mereka kongsikan berdasarkan kepada nas-nas dan dalil. Jadi apa yang kita lihat ya, bagaimana kita nak mendidik ya. Kata-katanya adalah bagaimana nak didik. So bila kita sebut didik ataupun tarbiyah ataupun kita katakan riyadutun nafas ataupun tazkiyatun nafas dalam tarbiyah untuk diri ini, maka kita tahu bahawa dia adalah proses yang mesti bermula daripada persekitaran mak dan ayah itu sendiri. Ya, bagaimana persekitaran masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat yang sebagai contoh ya, kita kadang-kadang maaf cakap kita panggil semua orang datang, orang miskin ya, untuk kita berikan orang kata apa, bantuan ya, tetapi kita dapati bahawa kita kelaskan mereka pada seperti seolah pada kasta kedua ya, walaupun berkumpul di masjid kita berkawan hanya orang yang level dengan kita. Kita pandang sebelah mata orang-orang yang itu. Bila kita makan bersama, itu adalah sebenarnya suasana takabur yang kita bentuk ya. Pemimpin hanya bercakap dengan pemimpin ya, mungkin orang yang alim bercakap dengan orang alim sahaja ya. Dan ini sebenarnya adalah suasana tak sihat yang sangat membentuk takabur kita. Apatah lagi kita keluar daripada rumah, mungkin guard yang buka tu bagi tabik kat kita ya, kita pun rasa tengok aku kan. Ini mazmumah kita rupanya makin lama makin besar, makin lama makin besar, membarah dalam diri kita ya. Dan Anas ya, saya teringat kalau mungkin Ma ya bertanya tadi soalan, saya ingat Sayyidina Umar sebagai contoh. Siapa tak tahu Sayyidina Umar, masya-Allah ya. Nabi pernah sebut laukanal bahru kata Jibril kepada Sayyidina Umar, seandainya lautan itu laukanal bahru midadan wasyajar aqlaman lama hasattuha, kalaulah seandainya lautan itu menjadi dakwat, pohon menjadi pen untuk aku tulis, kata Jibril, kebaikan Umar, aku tak mampu tulis sebab kebaikannya terlampau banyak. Tapi cuba kita tengok bagaimana dia jaga diri dia. Sebab Sayyidina Umar adalah seorang khalifah Amirul Mukminin yang
Parsi telah jatuh di bawah tapak kaki dia. Rome on the way. Ya, cuba bayang sebesar-besar empire yang bertahan ribuan tahun, hanya beberapa tahun dilansaikan oleh Sayyidina Omar. Dan pernah Sayyidina Omar dia berjalan dari Anas, tiba-tiba dia mari macam ada dingin dalam hati dia, macam best kamu kan Amirul Mukminin, kamu kan pemimpin yang mana Rom di bawah tapak kakimu. Dia sedar bahawa dah mula ada perasaan ujub tu dah nak masuk dalam hati dia. Apa dia buat? Ya, dalam satu kisah diceritakan bahawa malam hari, Masya Allah, Ibnu Abbas tengok seorang lelaki berulang-alik daripada telaga sampai ke rumah Sayyidina Omar, berulang-alik, dan tak nampak di malam hari. Lencun basah. Dan esoknya Ibnu Abbas bertanya kepada Sayyidina Omar, Ya Amirul Mukminin, Ya Amirul Mukminin, anta huwa, engkaukah yang aku malam tadi nampak? Maka Sayyidina Omar kata, ya. Sebab tiba-tiba datang dalam hatiku rasa macam, ya Allah, aku ni macam hebat. Maka aku pikul dan aku cakap sepanjang aku bawa air tersebut sambil menangis, wahai Omar, beratnya air ini masih tidak berat berbanding soalan yang Allah nak tanya padamu pada hari kiamat. Allah. Cuba bayang, dia didik diri dia. Kalau tak didik, macam mana tadi, ya? Dalam hati kita pun biar, dan kemudian kawan pun support, orang sekeliling pun tukang kipas macam sate. Apa jadi? Dan pernah satu masa, kalau mungkin di penghujung ni, sebab kita nak masukkan tawaduk dan kena tarbiyah. Mar punya soalan tadi kan, Sayyidina Omar pernah dia rasa benda yang sama, maka dia panggil Khabbab ibn Arad. Dia panggil Khabbab bin Arad, wahai Khabbab, mari duduk kat sebelah ke rumah Sayyidina Omar. Maka kata Sayyidina Omar kepada Khabbab bin Arad, wahai Khabbab, tolong buka belakang kamu. Dia pakai jubah, tolong buka belakang. Maka Khabbab pun duduk depan Sayyidina Omar, dia selak jubah dia, dia angkat jubah dia. Bila buka saja jubah, Sayyidina Omar Al-Khattab meraung menangis dengan tangisan yang sangat kuat. Kenapa Sayyidina Omar menangis saat melihat belakang Khabbab? Nak didik hati ni. Sebab Sayyidina Omar takut kalau aku jadi Amirul Mukminin, aku lupa manusia macam Khabbab bin Arad. Apa yang ada di belakang tubuh Khabbab bin Arad? Rupanya pada masa awal Islam, Khabbab bin Arad telah dibelasah, dicambuk, disebat, sampai akhirnya dipanggang di atas api. Dadah, darah, dan kemudian lemak dan peluh sampai membasah, sampai akhirnya terpadam bara api tersebut. Sekarang berbekas di belakangnya. Sayyidina Umar menangis pada ketika itu. Kenapa? Sayyidina Umar kata, adakah aku menjadi pemimpin sedangkan mereka yang menegakkan awal Islam ini? Dan ketika belum berhenti menangis, Sayyidina Umar, dia Khabbab buka serban dia atas kepala ni, dan ya Anas, Allahu Rabbi, ya. Sebab pada masa dia diseksa, pedang dibakar sampai menjadi merah, dan diletak ke atas kepala sampai bau daging yang terbakar hancur bahagian atas. Hari ini Sayyidina Umar lihat dan menangis. Saya bukan cerita tentang kisah itu, tetapi kesungguhan Sayyidina Umar nak mendidik hati dia agar jangan takabur dalam hati. Jangan ada takabur, masuklah sifat tawaduk dalam hati. Sebab tak ada nilai engkau di atas apa yang kau ada. Tetapi sebenarnya tawaduk itu nilai yang ada di sisi Allah. Ni yang kita nak bawa, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Para penonton, kita ingin raikan lagi yang bagi Ustaz soalan menerusi sahabat Facebook kita bila dengar Ustaz cerita Hayatus Sahabah dan sebagainya, memberi satu semangat kepada kita bahawa tidak ada milik kita Ustaz, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang perlu kita rasa bangga dengan diri kita. Baik. Kita ada Pak Suli Romli yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kesan dan implikasi sifat takabur kepada amalan kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup? Dan bagaimana untuk menghindari sifat takabur dan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini bahayanya Ustaz. Allah Rabbi. Terima kasih Pak Suli Ramli, ya. Sebab takabur ini bukan saja-saja tak bagi, ya, bukan kerana Allah, sehingga Allah menyebutkan tentang orang takabur adalah orang yang menyentap, kata Allah, selendangku, ya. Selendang itu bukanlah Allah memakai selendang, tetapi gambaran keagungan dan kemuliaan Allah. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bagi mereka-mereka yang takabur dan bersiap untuk terus jadi takabur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa mereka menyentap dan Allah mengisytiharkan perang bagi orang tersebut. Maknanya kemurkaan Allah, kemarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak Suli, apakah kesan bagi orang-orang yang takabur dan diterus kekal takabur, yang berlaku kemudiannya adalah terhalang baginya sebarang ilmu dan iktibar, ya. Rupanya ilmu sesuatu yang baik pada diri kita, al-ibrah
dia jadi baik, tetapi bukan untuk orang takabur. Sebab orang takabur tak akan dapat ilmu yang baik. Sebab ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang menjadikan iblis sombong, dan ilmu yang diminta oleh Nabi dalam doa yang kita biasa dengar dalam riwayat Nasa'i dan pelbagai ulama hadis yang lain meriwayatkan Nabi menyebut Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, kalau ilmu semata-mata, maka menjadikan seorang itu mungkin tanpa sedar menjadi seperti iblis. Sebab iblis banyak ilmunya, kata Ibn Kathir. Baik, tetapi apabila seorang itu mendapat ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat ini terdinding daripada orang yang ada kibir dalam hati dia. Dan Nabi kan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Minta supaya jangan dapat ilmu yang ilmu itu tidak memberi manfaat. Jadi sebab tu kita dalam tanyalah ustaz, duduklah di mana-mana pun, yang minta bukan ilmu semata-mata, tetapi mesti tambah ilmu nafi'. Barulah kita jadi orang yang bukan sekadar baik, tetapi benar-benar baik seperti golongan salafus salih, ya. Bukan orang terdahulu, tetapi orang terdahulu yang baik-baik di kalangan mereka itu, ya. Dan kemudian sebenarnya orang yang takabur nampak macam hebat, tapi sebenarnya rapuh di dalam. Ya, sebab dia ada penyakit. Seorang penyakit tak kata hebat. Nampak luarnya hebat, kosmetiknya hebat, tetapi dalamnya, sebab apa? Sebab orang takabur ni, sebab dia kena convince orang bahawa dia tu somebody, dia tu somebody. Dan macam tadilah Da'i Anas kata, ya, bila kata orang merespon tak sesuai yang kehendak dia, dia rasa sakit. Betul. Kenapa orang tak hormat aku, ya? Kecewa. Kenapa orang tak iktiraf aku, ya? Kenapa orang kita katakan satu pendapat, kenapa orang tak ambil pendapat aku ketika kita dah salahkan semua pendapat ulama yang ada, kita kata pendapat kita saja yang betul, dan orang tak menerima, dan kemudian makin bertambah marad dalam hati kita. Jadi orang yang takabur sebenarnya nampak macam hebat, tetapi sebenarnya lemah selemah-lemahnya, sebab dalam hatinya sakit yang akan berkumpul begitu banyak. Jadi kalau di dunia dah tak tenang, ya, kemudian apatah lagi sebab bila kita takabur, di situlah mula keluar kita akan merendahkan orang. Ya, perkataan yang tak sepatutnya kita lakukan adalah merendah. Mula-mula mungkin kita rendah orang yang mungkin kita rasa sama level dengan kita. Setelah kita biasa merendahkan orang lebih bawah daripada kita, lama-lama orang atas pada kita pun kita rendahkan. Ya, mungkin pada ketika itu tak apalah imam ke ulama ke siapa pun kita akan rendahkan, sebab dah terbiasa bentuk sifat tu dalam hati. Cuba bayang, setiap kerendahan itu bukan sekadar rendah, tetapi dengan kehinaan, dengan umpat, caci maki dan fitnah, maka cuba bayang betapa banyak dosa yang berlaku kalau kita tak cermat. Dan sebab tu ulama zaman dulu benar-benar menjaganya. Masya-Allah, tabarakallah. Siapa Kasim Selamat? Ahli muzik tak boleh Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab apa tak sama level Ustaz? Magistrik, lawyer, tanya dulu Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Antara babak dalam filem Ibu Mertuaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh berbagai ustaz kita dapat sama-sama amalkan dan manfaatkan. Dan ustaz, kita mungkin raikan soalan terakhir daripada Zuhara bertanya, ringkas soalannya, apakah rawatan terbaik bagi mengubati penyakit takabur? Mohon pencerahan ustaz. Rawatan ustaz. Baik, rawatannya tidak lain dan tidak bukan kita pertama ilmu lah. Ilmu yang menyuluh soal ini. Ilmu tu banyak, tetapi ilmu yang menyuluh soal hati, ya. Ilmu yang menunjuk kelemahan diri. Ilmu yang kita duduk di hadapan tuan guru ataupun ulama yang mengajar, kita tak nampak salah orang. Yang kita nampak salah kita, ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yang apa yang dikatakan Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ahmad. Nabi menerangkan kepada kita tentang karakter bahawa manusia yang suka menghitung diri sendiri, tak suka hitung orang. Hari ini mungkin orang kata ma'al asif, ya, orang jerantut kata the very unfortunately, kita semua melihat bahawa dunia pada hari ini semua just orang, ya. Dan kemudian nak nampak kita tu betul, seperti penjual produk yang sangat tak baik, kita burukkan orang, kita rendahkan orang, ya. Dan kita berbincang tentang merendahkan orang, kita buat platform supaya orang nampak buruk. Dalam masa yang sama kita lupa bahawa kita lupa nak mencerita buruk diri kita sendiri, ya. Jadi sebab tu pada saya, untuk diri saya sendiri yang lalai, lupa dan lemah ini, kita tahu bahawa tidak ada jalan melainkan tengok balik pada ilmu an-nafi'.
ilmu yang bermanfaat. Ciri-ciri yang kita katakan adalah makin nampak kelemahan diri sendiri untuk kita bertaubat, memperbaiki diri, bukan nak melihat kelemahan orang lain. Kita tak suka nak dengar orang cakap tentang lemah-lemah orang, ya. Hari ini kita rasa teruja, bercahaya muka kita. Betul. Mata kita macam masya-Allah best, ya. Tak tahu apa istilah budak TikTok, saya tak tahu kalau macam best sangat, ya. Kalau tiba-tiba dengar sekarang ada kamus baru, kan, bahasa TikTok, kena ada kamus baru, kata tak pernah faham. Jadi itu yang kita kena buat dalam nak didik diri, dan kemudian pasti mengembalikan hati kepada Allah, sebab hakikat akhir tak ada siapa yang sempurna melainkan Allah. Tidak ada yang pandai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada melainkan selepas makrifah kepada Allah. Sebab itulah ilmu tauhid yang sebenar akan mengajar manusia makrifah dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dalam caturan ilmu, maka akidah adalah akar, maka akhlak ataupun tasawuf itu adalah buah sebenarnya. Kerana manusia pada saat kenal Allah lahirlah tawaduk. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih jazakallahu khair Fadil Ustaz atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan yang bagi Ustaz untuk topik kita akhlak bahaya takabur. Para penonton, mari sama-sama kita tadahkan tangan kita, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, insya-Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al ya Allah, jadikanlah ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Pertemuan ini ya Allah sebuah pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kami ya Allah kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Rezekikanlah kami untuk mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batilan. Tunjuklah kepada hati kami ini ya Allah batil itu batil ya Allah. Warzuqna ijtinabah. Rezekikanlah kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan itu ya Allah. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma ya Allah. Ilmu ini berhenti tetapi amal akan terus berjalan ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang benar-benar tawaduk setelah kami tahu bahawa bahayanya sombong yang ada dalam hati kami ya Allah. Usirlah ya Allah, keluarkanlah Allah, cabutkanlah ya Allah benih-benih ada yang ada dalam hati ini ya Allah, agar kami kian dekat dengan Engkau ya Allah, dan kami tidak menjauhkan dengan Engkau dengan sifat takabur yang ada dalam diri dan hati kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah rahmat kepada seluruh yang menadah tangan pada saat ini ya Allah. Berilah rezeki yang melimpah ruah ya Allah, jauhkan daripada sebarang kesakitan, penderitaan ya Allah. Wahai Tuhan kami, berilah keberkatan pada bumi dan mana langitnya kami sama-sama junjung dan buminya yang kami pijak. Bukalah keberkatan daripada pintu langit dan bumi ya Allah. Wahai Tuhan kami, angkatlah darjat ayah dan ibu kami ya Allah. Amin, ya Allah. Angkatlah darjat ayah dan ibu kami ya Allah. Angkatlah darjat ayah dan ibu kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah apa amal yang kami lakukan ya Allah adalah hadiah yang terbaik daripada doa kami agar mereka dapat mendapat kebahagiaan walau di mana mereka berada. Amin, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadikanlah setiap menadah tangan pada saat ini ya Allah namanya tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Amin, Allah. Jangan ada seorang pun di kalangan kami dan orang yang kami sayang Amin, namanya Allah. Tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Amin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Zul Ramli Razali, dan esok sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan-puan, Tanyalah Ustaz akan kembali bersama dengan Dai Aiman selaku moderator dan juga Fadil Ustaz Amran Yusof selaku panel dengan topik pengajian hadis, pelihara tutur kata dan memuliakan tetamu. Jam dan juga waktu yang sama. Terima kasih sekali lagi Fadil Ustaz. Semoga Allah memanjangkan usia Ustaz, menambahkan ilmu kepada Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, afiah, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton. Dengan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.